Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah, pada ketika ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita solat berjamaah bersama-sama, dan insya-Allah kita akan berkongsi sedikit ilmu dalam bidang dipanggil fiqh al-mawaris ataupun dipanggil ilmu pewarisan harta, ya. Pada malam ni saya akan bawa tajuk agak berbeza sikit pada biasa. Kita meneruskan siri-siri kuliah kita. Malam ni saya bagi tajuk, ya, makan harta batil melalui harta pusaka. Mungkin agak lain bunyi sikit nak. Tapi tak apalah, marilah sama-sama kita, ya, bincang, ya. Bagaimana sebenarnya ramai orang kita ni, tuan-tuan dan perempuan, ya. Orang perempuan tak ada, tuan-tuan saja, ya. Secara sedar atau tidak, sebenarnya, ya, ramai orang kita ni termakan hak orang lain melalui harta pusaka, ya. Ini yang kita kena bincang pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan antara halal dan haramnya. Tuan-tuan, ramai orang kita ni dilewat-lewatkan urusan pusaka, ya. Sebabnya saya kalau dipanggil tazkirah Jumaat ke apa, saya suka bincang isu ni supaya kita semua buka mata, ya. Sebab ramai orang kita tak perasan mungkin lah, ya. Terutamanya aset-aset tertentu, ya, yang biasanya pengalaman saya yang sukar, biasanya kita nak uruskan pusaka ni rumah, tanah, tak? Selalunya aset-aset macam ni yang, ya, menjadi yang apa kata, bila tidak diuruskan akan menyebabkan, ya, ramai orang kita ni, ya, termakan hak orang lain, tuan-tuan, ya. Apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW, pelajarilah ilmu faraid dan ajarlah ia kepada manusia. Sesungguhnya aku adalah manusia, kata Rasulullah, yang akan digenggam atau diwafatkan, dan sesungguhnya ilmu tersebut akan digenggam. Dalam satu hadis lain Rasulullah kata ilmu faraid ini adalah ilmu pertama yang akan diangkat, ya. Ilmu pertama yang akan diangkat. Dan nanti akan timbul fitnah-fitnah sehingga tiba masanya, kata Rasulullah, ya, apabila dua orang berselisih mengenai pembahagian harta pusaka, tidak ada orang yang dapat menyelesaikan antara keduanya, ya. Saya sendiri dah jumpa dah, dua orang nak selesaikan pusaka, tak dapat nak selesai, ya, bergaduh, tak selesai, ya. Belum lagi yang saya bincang dengan tuan-tuan sebelum ni, tak banyak kes sampai, ya, ada 100 lebih waris, ada 300. Ada kawan-kawan saya bagi tahu ada sampai 1000 pun ada. Sampai 2000 dia kata pun ada juga. Ya. Maknanya dia lewatkanlah tu pengurusan tu, ya. Jadi dah waris tu dah tambah ramai, ya. Sebenarnya tuan-tuan, yang perlu kita faham, ya, apabila berlaku kematian, orang yang hidup ni menjadi tanggungjawab, ya, untuk selesaikan, ya, pertamanya ini semua orang tahulah, uruskan jenazah, tak? Itu biasanya tak ada masalah lah, sebabnya pengurusan jenazah ni biasanya masjid atau surau uruskan. Kita mandikan, kapankan, solatkan, kebumikan, tak? Itu memang semua orang tahu, ya? Tapi isu dia, tuan-tuan, si mati ni ada harta ataupun ada hak, ya, yang wajib ditunaikan oleh mereka yang hidup, ya. Selesaikan hutang dia, ya, laksanakan wasiat dia, dan kemudian faraidkan harta dia, ya. Tapi inilah, tuan-tuan, ya, yang berlaku dalam masyarakat kita. Saya sendiri, ya, dah 12 tahun dalam bidang ni. Kebanyakan orang kita ni bila sebut pusaka ni macam dia
Tabu, isu tabu lah. Oh, dia kata jangan sebut. Kalau kita tengok tentang kesan ni banyak tentang ni. Saya ialah dah terlibat dalam bidang ni, ya. Kalau tengok persisahan keluarga ni tuan-tuan, macam-macam dalam surat khabar, ya. Yang adik tetap tangan abang, ya. Berlaku pembunuhan, ya. Bergaduh, tak mengaku adik, tak mengaku abang. Ada yang tak mengaku anak pun ada, tuan-tuan. Ini, ya, disebabkan pusaka, ya. Kalau kita tengok dari segi ekonominya, banyak tanah-tanah yang tidak dapat dibangunkan. Macam di Kampung Baru lah yang terdekat, tuan-tuan, ya. Banyak tanah-tanah yang orang kata berpotensi dari segi ekonominya, tetapi tidak dapat kita bangunkan, ya. Disebabkan, ya, tidak adanya kata sepakat antara waris-waris, ya. Kalau kita tengok dari segi undang-undang, ialah segi undang-undangnya pun sukarlah. Itu sebabnya, tuan-tuan, saya dah bagi tahu tuan-tuan setiap kali kuliah saya, ya, yang berkuasa ke atas harta pusaka siapa, tuan-tuan? Ya, waris-waris. Sebab orang kata mahkamah berkuasa. Saya kata tidak. Bukan mahkamah yang berkuasa, saya kata. Yang berkuasa ialah waris-waris. Mahkamah ni dia hanya endorse saja. Ya? Dia endorse saja. Tuan-tuan, ya, banyak kes yang saya sendiri terlibat, sama ada saya langsung atau tak langsung, tuan-tuan, ya. Ada satu kes tu sampai 20 orang waris, tuan-tuan. Mula-mula dia tak nak urus. Dah 30 tahun dah. Ayah meninggal 30 tahun, mak pun meninggal lebih kurang 30 tahun lah. 20 orang waris dah. Daripada 8 orang adik-beradik Nadia meninggal, jadi 20 orang waris. Jadi satu hari tu saya dipanggil untuk bagi briefing, ya, kepada dia lantik wakil lah, tak semualah saya jumpa. Ada 3 orang adik-beradik ni. Ya, okey, dia kata kami setuju. Kalau setuju, saya kata baru saya nak urus. Kalau tak setuju, saya kata jangan suruh saya urus lah, saya kata. Saya cakap macam tu direct je lah, tuan-tuan, ya. Sebabnya, tuan-tuan, kalau ada yang tidak daripada 20 orang tu, kalau 19 orang je setuju, seorang tak setuju, tak boleh, tuan-tuan. Contohnya dalam nak kes, saya banyak kes yang IC pun dia tak nak bagi. Salin nak IC. Ni, itu test tu biasanya saya buat. Saya kata, ada IC tak? Tuan Haji dia kata, kami tak dapat IC seorang lagi. Saya kata ini memang dah tahu dah. Tapi alhamdulillah yang kes ini, tuan-tuan, salah seorang warisnya dah masuk penjara dah. Masuk penjara. Tapi alhamdulillah kita dapat bawa pesuruh sumpah ni. Dia sign borang dekat penjara, pesuruh sumpah cop. Cop. Saya pula tu, ialah kebetulan masa tu kita email aja. Dokumen tu kita email, dia orang print, dia pergi pesuruh sumpah, dia sign depan pesuruh sumpah. Lepas tu pejabat pesaka panggil bicara. Pejabat pesaka kata 2 orang mesti datang. Tak. Jadi 18 orang ni tak boleh hadir, tuan-tuan. Ini saya kata tadi, kuasa waris-waris ni. Begitu juga kes di mahkamah, itu pesaka kecil. Di mahkamah, tuan-tuan, kita buat affidavit saja. Affidavit persetujuan, affidavit penolakan, ya. Affidavit pelantikan pentadbir dan sebagainya. Ya, sign aja, tuan-tuan. Sign aja. Pergi mahkamah ni seorang aja. Nampak? Tapi saya banyak kes lah saya bagi tahu, ya. Semua nak pergi. Dekat mahkamah ni baru nak bincang. Saya ada satu kes di Kuala. Awak ada orang Kuala sini. Di Kuala saya pergi. Kuala Kansor. Kuala Kansor. Orang Kuala lah. Sampai-sampai dekat pejabat pesaka tu, saya terdengar lah dia orang bersembang ni. Nasib baik dia kata pusaka ni panggil bicara. Kalau tidak kita pun tak jumpa. Sampai macam tu pula. Adik-beradik tu. Adik-beradik, tuan-tuan. InsyaAllah saya kata. Ada juga macam tu. Nasib baik dia kata pejabat pesaka panggil bicara. Dia kata kalau tidak kita ni tak jumpa, dia kata. Baru nak bincang di situ. Jadi pegawai pesaka ni bila dia keluar, dia tanya, pakcik-pakcik ni semua dah buat putusan ke? Kalau masih nak bincang macam ni, dia kata tak apalah, dia kata pakcik ni balik dulu, nanti 6 bulan lagi besok kami baru panggil bicara. 6 bulan lepas tu datang lagi pegawai pesaka, tanya lagi, ada dapat putusan tak? Kalau tak ada keputusan, nanti 6 bulan lagi tunggu, balik lagi. Itu baru saya faham tentang kenapa kes-kes pusaka ni dia berlanjutan, berpanjangan. Sebab apa? Sebab waris-waris tidak dapat kata sepakat. Kan?
Kan the power of waris tu. Jadi kalau yang borang-borang dah saya 20 orang tadi tu, saya tak jumpa semua pun. Cuma itu satu kampung saya pergilah. Sebab dia ni 20 orang waris ni ada di KL, ada di Selangor, di Kuala Selangor, ada di Kedah, di Sungai Petani ke apa tu lagi, ada di Pening. Jadi satu kampung di Pening tu saya pergilah, bagi briefing dekat diorang orang kampung. Tapi alhamdulillah semua sign mudah. 4 bulan, tuan-tuan, 30 tahun tak urus pusaka, kita buat permohonan 4 bulan selesai. Nampak? The power of waris kita. Tapi maklumlah tuan-tuan, bukan senang tak. Cabaran kita urus pusaka ni lah tuan-tuan. Memang cabaran sungguh. Okey tuan-tuan tengok, saya banyakkan orang bila sebut harta ni rasanya semua orang tahu dah, tak payahlah saya nak explain kan. Ni masalahnya orang kita ni, harta pun dia pun payah juga nak kata harta ni ya. Dia kata tak ada harta. Saya kata harta ni, kalau nama harta ni saya kata semua harta daripada besar sampai kecil tu harta lah. Saya kata harta pakaian kita pun harta, saya kata tak. Dia kata kami tak ada harta. Tak. Tapi semua yang ada saat mati itu harta, tapi bila sebaik saja berlaku kematian, harta tu bertukar menjadi harta pusaka. Itu kita perlu faham. Ke semua harta. Baik rumah, tanah, kereta, akaun, pakaian, kayu golf. Pernah dengar kayu golf di Faraid? Tuan Haji pernah dengar? Saya terkejut tuan-tuan. Lepas saya ceramah ni, seorang makcik panggil saya. Tuan Haji dia kata, sekejap, saya nak cerita ni ke Tuan Haji, dia kata. Saya dah faraidkan kayu golf arwah suami saya. Saya kata Allah, alhamdulillah encik, dia kata. Selama ni saya ngajar sampai juga ilmu, saya kata saya ingat tak sampai. Bukannya makna dia potong-potong kayu golf, tidak. Tuan-tuan, itu sebabnya dalam kaedah, dalam faraid ni ada satu kaedah dia panggil takharush. Takharush ni maknanya boleh bincang, boleh muafakat. Hukum tu memang dah gitu dah. Itu sebabnya bila kita dah tahu bahagian masing-masing, boleh dah kita nak bagi macam mana pun. Tapi masalahnya orang kita itulah, dia nak hak. Nak hak punya pasal itulah. Tanah 6 orang adik-beradik masuk 6-6 dalam satu geran. Ayah ada 5 lot. 6 orang masuk. Kami setuju sama rata. Tak apa saya kata. Tapi itulah kena praktikal jugalah. Dah 6 nama dalam satu geran. Agak-agak macam mana? 6 orang. Abang ni dia bekas CEO agro company lah. Tak mau sebut lah mana-mana. Dia kata kita tanam kelapa sawit. Semua tanah ayah ni kita tanam kelapa sawit. Adik lain mana setuju? Tak. Ada cita-cita masing-masing kan. Yang seorang kata nak bela lembu, kita bela lembu lebang dia. Tak setuju juga. Yang seorang kata nak bela kambing, tak setuju juga. Yang seorang nak buat kolam ikan, kebetulan tanah orang tu, si mati tu tanah ni lah. Tanah paya. Sebahagian besar je paya, tuan-tuan. Lepas tu yang seorang kata nak tanam ketum, dia kata. Ketum ni banyak hasil, nak tanam ketum. Maknanya tuan-tuan, persetujuan itu pun dah tak boleh dah. Perintah mahkamah dapat masuk dalam program, tapi practically tak boleh nak develop juga. Sebab kena fikirkan. Sebab saya selalunya bagi solusi biasanya, pertamanya salah seorang waris beli bahagian lain-lain. Masuk satu nama. Begitu juga rumah kan. Rumah macam mana kita nak masuk nama dah banyak-banyak, tuan-tuan. Satu kes di Ampang, tuan-tuan. Ya Allah, sedih benar. Kita dah brief dia. 7 orang adik-beradik, 4 perempuan, 3 lelaki. Betulan perempuan ni pula ada lawyer tak? Orang peguam. 4 keluarga dia sanggup tinggal rumah dia yang tu, pindah masuk rumah ayah ni. Bayar. Allah. Inilah antara-antaranya tuan-tuan cabaran kita nak urus pusaka tak? Tapi ada juga tuan-tuan di dalam, saya dah jelaskan sebelum ni, ada juga harta yang bukan harta pusaka. Saya dah bincang belum belum nanti kita masuk bab tu. Dia ada harta yang bukan pusaka lah. Nanti kita bincang lanjut. Semuanya kita nak bagi tahu secara ringkasnya. Ada harta tuan-tuan, sebabnya kita kena tengok. Sebabnya tuan-tuan, dalam bab pengurusan harta pusaka ni, pentingnya pentadbir. Kita lantik pentadbir ni. Tujuan dia tuan-tuan, ada harta ni di bawah, memanglah dari segi hukumnya tadi saya kata tadi, semua harta mati ni jadi pusaka.
Tetapi di bawah undang-undang. Pilihan dia kata di bawah undang-undang. Macam pencen. Pencen bukan pusaka kan. Pampasan bukan pusaka. Benda-benda gitulah tuan-tuan, kita kena faham ya. Nanti itu kita bincang lanjut lah. Cuma hari ni tak sempat saya nak bagi tahu bahawa ada harta yang jadi pusaka, ada harta yang tidak jadi harta pusaka. Ya. Ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirijal nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Bagi orang lelaki ada bahagian daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, manakala bagi wanita pula ada bahagian dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Baik ianya sedikit ataupun banyak, ianya adalah menurut bahagian yang telah ditetapkan atau telah ditentukan oleh Allah, tuan-tuan. Ya. Maknanya hukum faraid ini, ya, bahagian-bahagian masing-masing itu adalah ketentuan daripada siapa? Pada Allah. Ya. Walaupun ayat ni dia dipanggil ayat mujmal lah, ayat yang tidak clear dia punya apa tu, dia tak orang kata ayat yang ada tak jelas makna dia kan. Itu sebabnya seterusnya tuan-tuan, kalau kita tengoklah ayat-ayat surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176, dia menjelaskan bahagian masing-masing ya. Berapa bahagian bapa, berapa bahagian ibu, bapa 1/6, ibu 1/6, lelaki dengan perempuan ni 2 nisbah 1. Disebut tuan-tuan ya. Isteri kalau meninggalnya suami, ada anak 1/8, tak ada anak 1/4 ya. Ini kita dah bincang dah ya tak? Maknanya bahagian masing-masing ni telah ditentukan oleh Allah, tuan-tuan. Sama ada kita yang mati, orang lain mewarisi harta kita, ataupun orang lain mati, kita mewarisi harta orang lain tak? Dan benda tu akan berterusan. Benda akan berterusan. Itu yang orang kita ni tak boleh terima. Nanti saya jelaskan ya. Bila berlaku kematian, tak sempat urus pusaka, berlaku pula kematian kat orang lain. Dia akan bersambung. Itu yang saya katakan tadi. Kita tengok nanti bahawa ramai orang kita ni akan ya, secara sedar atau tidak termakan hak orang lain. Kalau tuan-tuan ada soalan, terus WhatsApp pada saya ya, 012-315-3150 ya. Mana tahu ada soalan-soalan yang mungkin sensitif, boleh tuan tanya. Saya ni banyak contoh nak bagi tuan-tuan dan tuan-tuan pada malam ni, banyak contoh. Saya siap ni saya akan bagi contoh ya. Jadi faraid ni tuan-tuan memang ya dipanggil ya, salah satu makna dia ketetapan. Yang ada ulama kata ia berpindahan. Ketetapan. Berpindahnya makna apa? Itu sebabnya berlaku kematian, tuan-tuan, si mati ni hilang hak dia. Tu kita faham. Saya banyak tempat saya pergi, saya kata kita faham, berlaku saja kematian, orang mati ni hilang hak, tuan-tuan. Hilang hak kat atas harta dia. Rumah kalau nama mak kita contoh tak, ataupun rumah tu nama ayah kita, berlaku saja kematian, bukan lagi milik mak atau milik ayah kita dah. Dari hukumnya begitu. Walaupun dalam geran tanah, dalam geran rumah tu masih nama mak, masih nama ayah, ada nama moyang pun ada. Ni saya kata tadi tu, tuan-tuan, kalau rumah atau tanah masih nama moyang, saya kata itulah tanda-tanda yang memungkinkan waris-waris termakan hak orang lain. Tanda-tanda, tuan-tuan. Sebab apa? Dia ni tidak diuruskan. Sayang. Sayang tak? Nak urus pusaka. Ya? Maknanya bila berlaku saja kematian, hak itu berpindah. Itu faraid ni antara maknanya berpindah ya, pindah daripada si mati kepada waris-waris yang berhak di bawah hukum faraid. Ya, automatik. Dia kata waris tak tuntut. Tuan-tuan, dia bukan kira tuntut tak tuntut. Hak telah pun berpindah ya. Itu perlu jelas, tuan-tuan. Saya banyak keadaan yang orang kita masih tak boleh terima keadaan-keadaan ya, itu hukum. Ini biasalah persepsi ni macam-macam lah. Saya Allah nak urus pusaka, dia kata baru lagi ayah meninggal, kubur masih merah, dia kata. Saya kata benda kena segerakan. Tapi ada juga kes-kes tu tadi, saya dipanggil
Contohnya, ialah keluarga masih berkumpul kan lepas kematian tu. Ayah meninggal siang malam dipanggil kita bagi briefing. Dipanggil, kita ni selalu dipanggil apa ni, kita buat khutbah pusaka. Kita panggil khutbah pusaka lah. Macam bagi khutbah lah juga tuan-tuan, kita bagi penangan, peringatan segi hukum, macam mana cara-cara nak urus pusaka. Ini biasanya kita buat macam tu lah. Bukan setengah lah, kebanyakan sebahagian besar waris-waris ni bila berlaku kematian dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu. Dia kata faraid kan ada. Mudah-mudah dia kata faraid ada, tapi nak urus macam mana tuan-tuan? Dia tak tahu. Dia tahu faraid je. Dia tahu harta nak difaraid. Tapi saya kata faraid ni tuan, kena melalui undang-undang. Bukannya boleh. Walaupun hukumnya automatik, tetapi pelaksanaan dia bukan automatik. Kita kena melalui proses undang-undang. Kan? Ni nanti saya jelaskan dia punya berapa kes. Yang ketiganya dia kata dah ada dokumen, buat wasiat dah, buat hibah, selesai dah dia kata. Ni banyak kan macam itulah. Tengah keadaan tuan-tuan, sebabkan dokumen ni tidak mengikut hukum, dia membuat ikut cara dia je. Buat wasiat, buat hibah. Macam-macam sekarang tak tawaran dalam market macam-macam tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan. Kita dah bincang sebelum ni, ada rukun-rukun dan syarat-syarat yang perlu, yang wajib dipenuhi. Dia tak ikut syarat-syarat, tak ikut rukun tu, kalau ada yang cabar, kalau ada yang waris cabar, boleh terbatal. Ni tuan-tuan. Kan kita dah bincang sebelum ni, buat hibah dalam keadaan maradul maut kan, dalam keadaan sakit. Sakit yang boleh membawa kematian. Contohnya lah, saya banyak kes orang dah kena kanser. Saya kalau orang dah kena kanser, lebih-lebih lagi kalau tahap stage 3 saya tak berani nak buat dokumen dah. Saya cakap tu kan. Sebab kita tak nak nanti record. Dia kata ni Haji Sofian, dia kata buat juga dokumen, dia kata sedangkan orang ni dah sakit, waris cabar, boleh batal tuan-tuan. Boleh batal. Boleh batal dokumen tu. Sebab saya kata tadi, the power of waris. Kalau waris ni setuju, tak ada masalah. Walaupun dia buat dalam keadaan maradul maut. Dia tahu tak? Dia tahu orang tu sakit masa tu, baru buat dokumen, tapi waris-waris setuju. Tak ada masalah. Kuasa waris-waris. Yang keempatnya ni, tak kena tempat ni. Contoh. Selalunya mak ayah ni, dia tak pedulikan anak-anak. Padahal tuan-tuan, ni yang banyaknya. Mak ayah ni, ialah bila berlaku kematian, contohnya berlaku kematian kata ayah, mak ni dia pegang ATM, kad ATM ayah, arwah ayah. Saya banyak kes jumpa macam ni. Ini pun antara tanda-tanda, saya kata, antara tanda-tanda orang kita termakan hak lain ni, tanda-tanda tadi nama moyang tu kan. Yang keduanya ni, pegang kad ATM ni, ataupun ada password. Itu sebabnya tuan, saya selalu galakkan kita ni siap-siap hibah dah. Contohnya ada akaun, walaupun joint account kan, ada nama suami, ada nama isteri, dia panggil joint account lah kan. Bila meninggal suami, setengah-setengah bank dia akan freeze account tu. Dia akan freeze setengah-setengah bank lah, tapi setengah bank dia kata dah hibah dah. Bila kita buat joint account tu, dia kata dah seolah-olah hibah lah, macam tu lah. Tapi kita tak pernah baca kan term and condition kita bila buka account ni kan, tak pernah kan tuan-tuan. Banyak dia punya terma dan syarat tu kan. Tapi setengah bank dia kata bila joint account ni, umpama dia kata dah hibah dah, begitulah. Saya dipahamkan begitu. Sebabnya tuan-tuan, bila ada kad ATM ni, banyakkannya ialah dia keluar lah, hari ni 5,000, maksimum kan 5,000 kan, besok 5,000. Saya banyak kes saya jumpa tuan-tuan. Saya kata, akak dia jumpa, maknanya seorang isteri lah, dia jumpa saya tebar, dia panggil saya bagi briefing kan. Akak ni guna ni duit siapa? Duit suami Suami dah meninggal, bukan lagi duit suami. Saya kata, bukan duit suami lagi, saya kata. Dia bawa berniaga tuan-tuan. Dia keluar duit suami tu, bawa berniaga, kata bawa pergi umrah. Tu. Anak-anak kita pun anak yatim juga tak. Itu saya kata tadi, antara-antaranya orang kita boleh boleh menyebabkan termakan hak orang lain. Macam itulah. Dia kata waris lain tak tuntut.
Banyak kes ni. Ada soalan? Sila tuan. Ya. Harta pencarian ni. Patut saya satu topik lagi tak bincang kat sini. Harta pencarian. Miss satu tajuk. Patut saya bincang juga tajuk tu. Tuan-tuan, harta pencarian ni, dia di Selangor ni, kita ada undang-undang. Di bawah enactment Keluarga Islam 2003 tak silap saya, ada peruntukan harta pencarian, ya. Dan juga kita ada fatwa mengenai harta pencarian ni, di mana sama ada suami atau isteri yang kematian pasangan boleh buat tuntutan. Tetapi tuan-tuan, itu bukan automatik. Bukannya automatik macam faraid, ya. Faraid tu automatik. Tetapi harta pencarian ni mesti dituntut di mahkamah syariah. Sebabnya di bawah undang-undang. Undang-undang. Dia tuntutan di bawah undang-undang. Kita bincang sebelum ni kita bincang wasiatul wajibah, wasiat wajibah, itu pun di bawah undang-undang. Cucu yang tidak dapat bahagian boleh tuntut harta datuk atau harta nenek dia. Tapi di mahkamah syariah lah tuntutan. Dia bukan automatik, kena buat tuntutan lah. Bukan boleh guna sembarangan. Hakim pun akan bagi buat keputusan berdasarkan kadar sumbangan. Banyak mana sumbangan suami, banyak mana sumbangan isteri. Nanti insya-Allah bulan depan kita akan bincangkan tajuk tu, ya. Bolehlah kalau katakan suami ni mati, isteri ni boleh gunakan harta pusaka tu sekadar perlu, boleh, tak ada masalah. Tapi bila dah besok urus pusaka, kena kira baliklah banyak mana yang dia ambil tu, ataupun persetujuan waris. Kalau waris setuju, tak ada masalah. Saya cukup berhati-hati tuan dalam bab ni, ya. Kita dapat persetujuan waris. Itu yang cara terbaik dia. Sebabnya kuasa waris kan. Satu lagi tuan-tuan, yang banyaknya kes saya jumpa juga, dia kata, aku jaga mak, aku jaga ayah, aku mesti dapat lebih. Betul tak? Ini biasa ni. Dia tak begitu tuan. Dalam hukum faraid tidak begitu, ya. Jaga tak jaga itu tanggungjawab. Bahagian dalam hukum faraid dia tak ada sebut. Jaga ayah ke jaga mak, tidak. Ya. Itu tanggungjawab, ya. Tanggungjawab. Tapi saya kata tadi boleh muafakat. Contoh adik-beradik ni 5 orang kan. Dia kata tak apalah. Bagilah ke adik bonsu yang jaga mak ni. Tak ada masalah. Sama juga tadi dengan mak ayah, mak tadi. Contohnya mak dengan anak-anak 5 orang tadi, bila dengan suami, ada isteri, ada 4 orang anak. Anak-anak ni kata tak apalah, kita bagi mak. Tak ada masalah tuan-tuan. Tapi anak-anak ni diam. Yalah. Tak berani nak cakap ke mak. Tapi yang ni tak apa, dia setuju. Adik-adik kami setujulah Tuan Haji. Dia kata tak apa, alhamdulillah, dia kata. Dia transfer pada mak, lepas tu mak ada orang Pinang pula. Letih tak? Mak dah tua. Tapi rupanya mak ada juga orang Pinang, tuan-tuan. Tak lama mak kahwin dengan bapak baru, mak pula meninggal. Dah bapak baru dapat bahagian. Macam mana? Sama juga. Tapi anak-anak ni kepada ayah dia tak bagi. Ayah dia kata, ayah mesti kahwin lain. Ayah ni bagi tak bagi, dia tak kahwin lain kan. Kes tempat saya tuan, ya. Ayah ni kahwin seminggu, tiba-tiba meninggal. Dah dapat mak baru dapat bahagian, ya. Tu nanti kita explain apa ni melalui apa ni, contoh-contoh yang kita akan bincang lagi. Satu lagi dia kata sayang. Tadi dia kata sayang kan. Sayang rumah. Tu Haji dia kata sayang rumah ni nak difaraidkan. Ini antara. Ini satu lagi tanda-tanda saya kata tadi. Tanda-tanda orang yang makan hak orang lain ni sayang ni. Nostalgia, sentimental. Tuan-tuan, faraid tak ada. No nostalgia, no sentimental. Ada harta faraid. Bincanglah waris-waris. Nak jadikan rumah keluarga macam mana? Itu boleh, ada cara dia kan. Buatlah. Tapi berlakunya macam itulah. Nanti kita bincang secara detail. Ni saya nak bagi apa ni, maknanya persepsi orang kita begitulah. Tapi tuan-tuan, dari segi realitinya kalau tuan-tuan tengok terus bertambah, ya. Data takhir dia kata 70 bilion. Yang tahun lepas dia kata 90 bilion. Saya tak tahu berapa banyak data yang terberku lah, ya. Yang nama tuan-tuan dalam geran yang masih lagi nama si mati, saya diberitahu oleh pejabat tanah 1 juta lebih. Geran tanah tu 1 juta lebih, geran tanah yang masih lagi nama si mati, ya.
Tadi kan saya tadi lah, antara tanda-tanda lah tu, kalau nama si mati dalam geran tu, itu adalah tanda-tanda orang kita termakan hak orang lain. Baru ni saya explain benda ni, salah seorang kat tangan. Dia kata, Tuan Haji, kami tak ambil tanah tu, kami tanam durian musangking je, dia kata tanah tu. Saya kata tanah tu apa? Tanah pusaka, tapi durian bukan pusaka. Tak, saya kata kalau tanah tu tanah pusaka, apa hasilnya pusaka lah, saya kata. Tuan-tuan, ini orang kita ni ambil mudah, bukannya mudah-mudah gitu. Tanah pusaka, dia tanam durian musangking jadi pusaka lah. Dia tak boleh terima benda tu. Ini masalahnya orang kita. Ini biasalah tuan-tuan, orang kita sibuk tak? Biasalah. Ni, kes ni tuan-tuan, saya tunjukkan tuan, ni dapat perintah mahkamah dah. Dapat dah perintah mahkamah, bergaduh juga. Orang kita ingat mahkamah, dia ingat mahkamah selesai. Bukan tuan-tuan. Akhirnya apa tuan-tuan, saya kata? Akhirnya reda waris. Itu jawapan dia. Ni dapat perintah mahkamah ni. Bergaduh. Saya satu kes di Ulu Langat. Dia kata, kami Tuan Haji setuju. Dia kata cabut undi. Tanah ayah ni banyak. Okey, bagus, dia kata. Cabut undi dah selesai cabut undi pun bergaduh lagi. Dia kata tak puas hati juga. Susah orang kita ni. Saya pun tak tahu macam mana. Saya kata jual aja semualah, ambil cash senang. Saya kata. Itu sebab tuan-tuan, saya selalunya kalau diminta pandangan, kalau kata ada tanah ramai waris-waris, saya kata jual aja. Itu satu. Yang keduanya, salah seorang beli. Tapi salah seorang beli pun susah juga. Benda tu akan sentiasa diungkit-ungkit. Dulu dia kata kita jual silap, dia kata jual murah ke abang ni. Harga tak berganda-ganda sekarang gitu. Tak selesai tuan-tuan. Ada orang dia buat koperasi. Siapa pula nak urus koperasi? Buka syarikat. Kos pula, tak? Saya kata terbaik jual, beli lain. Tak ada dah fikir-fikir dah. Orang Perak kata tak ada mikir-mikir dah kata. Puih memikir je, tak habis-habis, puas sakit kata, tak selesai-selesai. Itulah sampai ke Tobin kata. Ada orang Perak. Saya orang Perak tuan, tapi Perak pun dah meninggalkan Perak. Ini standard tuan-tuan. Ada pula penasihat orang Kelantan ada penuh sihat. Atau pusaka ni automatik dia ada penuh sihat tuan-tuan. Jangan bimbanglah. Saya banyak itulah. Hari ni dah setuju dah. Wah, Tuan Haji kami setuju. Okey, saya kata kita proceed. Besok dalam bicara tuan-tuan, lain dah. Semalam kan dah setuju? Tak, itu semalam pula. Tuan-tuan. Ni tuan-tuan, kita dah bincang sebelum ni, wasiat ni. Ini pun masih lagi tuan-tuan. Saya pergi hampir semua surau, hampir semua masjid. Orang kita masih tak faham apa itu wasiat. Ni tuan-tuan, dia ikut dia, wasiat ni. Ayah dah wasiat. Ayah wasiat ke siapa? Wasiat ke saya lah. Saya tu siapa? Saya anak kandung ayah. Saya kata tak sah wasiat tu. Ustaz pakai kitab mana dia? Boy. Dia cabar saya pula satu masjid tu. Nasib baik ada ustaz lain yang cover. Bukan saya yang jawab. Ada ustaz lain kebetulan dalam majlis tu. Ustaz tu yang jawab bagi pihak saya. Saya bukan ustaz, dia kata. Kita di Selangor ada animal wasiat, itu confirm. Wasiat kepada waris tidak sah. Kecuali, kan kecuali juga. Kecuali ke semua waris-waris bersetuju. Tapi itu pun ada syarat juga. Nanti kita bincang apa syarat ni kemudian lah. Ni tuan-tuan bab perundangan ni. Dia panggil double proceeding. Nak buat permohonan di pusaka di pejabat di civil, tapi rujukan di syariah. Kan kita bincang sebelum ni. Saya selalu tekankan hal ini tuan-tuan. Bukan mudah tuan-tuan. Kita di Malaysia ni cuma di Sabah yang di mana bila bicara pusaka ni di mahkamah syariah, cuma Sabah. Tapi itu pun masalah juga bila kita pergi bank. Bank nakkan perintah civil. Jabat tanah tuan-tuan. Jabat tanah keluarkan berkeliling, saya tak ingat tahun bila. Dia kata hanya perintah mahkamah sivil dan pejabat pusaka kecil terguna pakai di pejabat tanah. Sedih tak tuan-tuan?
Ini keliling. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam Federal Constitution, dia kata apa? Mahkamah sivil, mahkamah syariah ni on par dia kata. Tapi bila certain cases tuan-tuan, bila benda tu on par, mahkamah sivil juga prevail dia kata. Mahkamah sivil juga. Saya ada satu kes, banyak kes kita nak cerita. Saya jumpa satu kes tuan-tuan. Orang ni asalnya Kristian. Dia Kristian. Dia kahwin, ada anak, kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam, kahwin, dapat anak. Ada test case-nya bila dia meninggal. Bila dia meninggal. Ya. Bila dia meninggal, isteri yang di Kristian tadi tu, yang masih Kristian tadi tu, buat tuntutan di mahkamah sivil. Kan pusaka di sivil? Dan saya baca saya baca daripada buku tadi, saya bukan lawyer, sebab saya baca, saya tak boleh terangkan detail lah, secara orang kata secara ringkas lah, ya. Jadi bila dia pergi mahkamah sivil tu, mahkamah sivil kata, ya, perkahwinan dia di sivil tu masih sah lagi, sebab dia tak cerai lagi isteri dia. Dia tak cerai isteri dia, tapi dia masuk Islam dah. Itu sivil kata. Tapi dari segi syariahnya memang dah bukan isteri dia lah dah. Tapi masalahnya tuan, orang yang masuk Islam ni, kalau dia nak cerai isteri dia, dia tak boleh nak pergi mahkamah sivil. Dia kena melalui mahkamah syariah. Betul tak tuan? Orang Islam nak cerai isteri kena mahkamah syariah. Sedangkan isteri tadi tu masih bukan Islam. Itu satu. Yang keduanya, dia kata, mahkamah sivil kata, orang Kristian ni tak boleh poligami. Dia cuma boleh monogami. Monogami kan. Jadi dia kata, pernikahan dia dengan orang Islam tu tidak sah. Pula. Allah. Jadi mahkamah putuskan, harta ni pusaka tadi pergi kepada isteri dan anak-anak di Kristian. Anak-anak di sana tak dapat. Begitulah lebih kurang lah tuan-tuan, ya. Saya pun tak ingat kat mana saya baca. Ada salah satu buku. Dia masa tu seminar di mana ke? IKIM ke? IKIM tak silap saya. Tahun bila punya seminar, saya tak ingat. Jadi nampak tuan-tuan, dalam perkara-perkara gini, adalah beberapa kes lagi lah. Yang saya klasifikasikan sebagai X-file lah. Benda-benda ini masih berlaku yang kita sedih jugalah tuan-tuan, ya. Bila dua-dua ni bertembung, inilah keadaan dia yang masih lagi kita cuba fight lah, mahkamah syariah ni supaya ada kuasa untuk bagi perintah untuk harta pusaka ni, ya. Okey. Tuan-tuan, belum lagi kita tengok Group Settlement Act, Malay Reserve, tanah adat. Itu nanti kita bincang satu masa, Ada satu topik-topik yang menarik saya akan cuba bawa kepada tuan-tuan, ya. Telah pun dibuat kajian. Apakah tanah adat itu totally against syariah? Adakah ianya tidak syariah? Begitu juga tanah felda. Tanah felda tuan-tuan, cuma boleh masuk dua nama. Adakah ianya tidak patuh syariah? Nanti kita bincang. Itu kita tunggu. Okey, ni tuan-tuan, ini isu penama ni. Ini pun banyak juga. Saya ada berapa siri ceramah di KWSP, KWSP. Pegawai KWSP ni bagi tahu tuan-tuan, kebanyakan orang ni bila letak penama, habis. Orang Negeri Sembilan, nama Dan dia kata. Dah nama Dan punyalah. Ayolah, saya kata. Penama ni tuan-tuan, penama ni hanyalah pentadbir. Ini banyak kali saya pergi, boleh katakan semua tempat. Begitu ya Tuan Cik. Allah. Ini saya kata, satu lagi tanda-tanda orang kita termakan hak orang lain. Penama. Penama ni tuan, dah berapa kali dah keluar fatwa? Ada 2 kali tak silap saya. Orang yang dinamakan penama ni hanyalah pentadbir. Yang kalau dia salah seorang warisnya, dia boleh ambil bahagian dia. Kalau dia bukan waris, dia boleh ambil upah, ujrah dia panggil. Boleh charge. Di bawah undang-undang dia boleh charge sampai 5%. Tak.
Kalau katakan ada 100,000, dia boleh cas 5,000 sebagai pentadbir. Itu di bawah undang-undang, tuan-tuan. Tapi maklumlah tak, orang kita ni tak nak dengar benda-benda ni. Satu kes, tuan-tuan. Orang ni dia, ialah kita bujang-bujang dulu kan, letaklah nama mak ayah dah. Lupa nak tukar dengan EPF. Ni orang muda-muda ni, saya dah tak ada EPF dah. Orang yang ada EPF lagi ni. Ingat ni. Letak nama mak ayah keluarkan. Dia tak bagi menantu, anak-anak, cucu bawah umur, tuan-tuan. Ini saya kata tadi, antara tanda-tanda penama ni, inilah dia. Penama ni makan hak orang ni banyak ni. EPF sendiri beritahu. KWSP, pegawai KWSP beritahu. Dia keluar habis, dia kata. Waris-waris report lah. Waris-waris, tuan-tuan, boleh bawa ke mahkamah. Kalau ada yang keluarkan ni tak ada bagi ikut waris, bawa ke mahkamah. Gegar sikit. Yalah, maklum lah. Buat mentua-mentua tak? Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini banyak ni. Tapi ada juga yang bagus, tuan. Saya pernah jumpa kes juga. Dia ni, orang ni, isteri pertama dia cerai dah. Lupa, tuan-tuan. EPF ni letak nama isteri pertama. Dia lupa. Lupa. Dia kahwin kali kedua, meninggal. Tapi punyalah bagus bekas isteri pertama ni, dia keluar EPF ni, bawa duit EPF. Nah, isteri kedua. Boy, saya kata. Hebat ni. Ada, tuan-tuan. Ada. Bukan semua yang cerita-cerita yang ni tak. Ada juga yang bagusnya. Cerita itu macam-macam cerita. Okey ni. Ni. Kos ni. Tuan-tuan tahu tak? Kalau kita nak urus pusaka. Sila. Ya. 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 Ya, kena bagi tahulah. Itu sebabnya ada keadaannya, kalau kita rasa-rasa dia tak boleh nak menjalankan tanggungjawab dia, tak boleh menjalankan amanah dia, kita tak payah letak bernama lah. Ataupun kita tak bernama lah, siap-siap ikut hukum faraid tu. Siap-siap. Tapi isu dia, tuan-tuan, itu pula nak keluar tu, kalau nak keluarkan besok dalam kematian, yalah, kalau anak-anak bawah umur tak boleh keluar, tuan-tuan. Itu pula isu dia kan. Tapi kalau kita tak letak penama pula, kena dapatkan perintah. Itulah pula adalah isu-isu lain kan. Cumanya kita pesan lah. Pesan. Terutama isteri. Yalah. Kalau nak tuntut hasil pencarian tak boleh. EPF tak boleh tuntut hasil pencarian. Tak boleh. Dia ikut faraid. Tu di bawah undang-undang. Kalau kita lantik orang nak urus pusaka ni, tuan-tuan, dia boleh cas sampai 5%. Tak? Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni Amanah Raya kan, dia cas sampai 5%, tak silap saya, tak? Ataupun maknanya kalau kita nanti peguam ke, ataupun pihak-pihak tertentu, dia boleh cas sehingga 5%. Dan juga, tuan-tuan, banyak yang kita tak tahu, urus pusaka ni dia ada tax, ada stamp duty, itu sebabnya kalau tak kena gaya, tuan-tuan, banyak kos yang dibelanjakan untuk urusan pusaka. Dah lah, dia kata apa? Tak payah urus lah. Tanda-tanda tu kan. Itu saya kata tadi, tanda-tandanya banyak, tuan-tuan, orang termakan hak orang lain ni. Banyak tanda-tanda dia. Sebab kos dia juga antara satunya. Kita ni, tuan-tuan, dari segi cukai harta pusaka masih ditangguhkan lagi. Tahun 1990 berapa, saya tak ingat. Dia telah ditangguh, tuan. Sebenarnya ada undang-undang, ada akta yang telah pun enforce, iaitu dikenakan cukai harta pusaka. Tak silap saya 5%. Ada ura-ura sebelum ni nak dilaksanakan semula. Tuan-tuan bayang 5%. Urus pusaka 5%. Di bawah akta probate dan pentadbiran. Cukai harta pusaka 5%. Stamp duty, stamp duty 100,000 pertama 1%, 400,000 2%, next 500 3%, above 1 million 4%. Letih, tuan-tuan. Berapa persen tu? Kalau di Jepun, tuan-tuan, the highest saya dengar di Jepun, Jepun sampai 55% cukai harta pusaka saja. Di UK tak silap saya 45%. Di Jerman dalam 30 to 40% begitulah. Kita kira among the lowest lah. Maknanya ada harta ni bukan mudah juga. Itu sebabnya
Yalah, saya dengar dulu ada ura-ura kerajaan nak kenakan apa kata denda. Siapa lewat urus pusaka kena denda. Tak. Contoh dalam masa 3 bulan dia kata mesti buat permohonan. Kalau tak buat submission kena denda. Macam mana tuan-tuan? Saya rasa bagus. Tak. Supaya apa tuan-tuan? Supayanya orang kita ni tidak termakan hak orang. Dah. Kan? Ni. Ini kalau saya cerita tuan-tuan lagi lah pening tuan-tuan ni. Ini bab-bab begini, ramai orang kita tak boleh nak terima. Macam mana dia kata anak lelaki kepada sepupu lelaki dapat bahagian. Macam mana tuan-tuan? Saya explain kat tuan-tuan. Saya pun dulu terkejut juga, belajar dulu. Macam mana? Pernah dengar tak? Tak pernah kan? Memang banyak tak pernah dengar. Saya pun tak pernah dengar sebelum ni. Macam ni. Banyak contoh saya akan bagi tahu tuan-tuan. Okey. Bagi besar sikit. Dekat sini. Bagi 3 orang. Ini contoh je lah ya. Okey. Meninggal ni datuk bapa saudara apa? Pak saudara. Ini okey, si matinya kat sini ni isteri. Orang ni meninggal cuma ada isteri. Masa tu pening kita cari siapa yang waris dia. Tanya, pak cik ada? Pak cik dah meninggal. Okay. Anak kepada pakcik semua dah meninggal juga. Sudah. Tuan-tuan. Itu sebabnya hukum faraid ni, kalau kita tak belajar memang tak faham. Saya sendiri pun tak faham. Cari-cari, ni ada anak lelaki, ada anak lelaki. Mana jawapan dia? Kawan saya kat sini. Yang kawan saya yang cerita tu lah. Kawan saya tuan-tuan. Dia berharap, yalah, maklumlah tuan-tuan, di sini isteri dapat 1/4 je. Tapi kalau dia tuntut atas pusaka, pencarian tadi nak tuntut lah. Tapi segi faraidnya dia dapat 1/4. Persoalan dia mana 3/4 pergi? Semua jawab Baitul Mal. So kita cari. Mula daripada sini, daripada bapa, bapa tak ada. Tengok datuk tak ada. Sebabnya tuan-tuan, hukum faraid ni dia tengok ke bawah, furuk dulu. Dia nombor 1-nya ke bawah. Nombor 1. Nombor 2 usul. Atas. Nombor 3 dalam buku saya tu guru saya dia kata tengah. Tengah, tak apalah tengah lah. Yang keempatnya hawashi, tepi. Jadi kita tengok atas meninggal dah. Tengok tengah adik-beradik. Saudara saya bersebab. Tengok bawah. Tengok bawah dia. Bawah. Rupanya laki ni sini rupanya. Dapat di sini. 3/4 dapat kat situ. Inilah ilmu faraid tuan-tuan. Saya belajar ilmu faraid ni interesting tu. Itu sebab Rasulullah kata ilmu faraid ni separuh daripada ilmu. Saya nak faham bab sini 12 tahun. Tuan-tuan. Tuan-tuan baru memang tak faham lah. Ni. Agak-agak boleh terima tak? Isteri ni nak berjumpa dengan siapa tadi? Anak lelaki kepada sepupu lelaki suami. Tuan-tuan. Okey. Kita tunjuk lagi kes lain ni. Banyak kes nak tunjuk tuan-tuan ni. Macam mana menantu boleh dapat bahagian? Menantu boleh dapat bahagian. Ni. Baru semalam, hari mana? Hari bila? Masjid di Subang Jaya, saya pergi Masjid Al-Falah. Seorang pakcik, tu Haji, dalam buku faraid mana ada menantu? Saya kata tunggu. Saya tunjukkan. Menantu boleh dapat bahagian macam mana? Okey. Kes ni suami, ada isteri, ada anak laki, ada anak perempuan. Anak laki, anak perempuan. Suami ni meninggal 2016.
Dia tak urus pusaka. Kalau dia urus, isteri dapat 1/8, asabahnya dapat kepada anak lelaki anak perempuan dapat 7/8, kongsi. 2:1. Itu kiraan tu kemudian lah. Ya. Jadi tahun lepas tuan-tuan, COVID, anak lelaki meninggal. Anak lelaki ni ada isteri, tak ada anak. Inilah menantu ni. Ataupun isteri kepada anak lelaki, ya. Bulan 5, anak lelaki meninggal COVID. Bulan 7, anak perempuan meninggal COVID 21. Tadi suami meninggal, anak lelaki, anak perempuan, kasih biru, tampak sikit. Masuk waktu dah belum? Kita azan dulu. Kita azan dulu kita azan dulu. Okay, kita tunggu explanation ni macam mana sekejap lagi. Ya. Sambil itu kalau ada soalan, tuan-tuan boleh terus WhatsApp pada saya 012 315 3150. Ya. Okey, insya-Allah kita sambung sikit lagi, ya. Saya akan bagi banyak contoh tuan-tuan, ya. Sebabnya kalau tak bagi contoh tak nampak tak? Ni tuan-tuan, ya. Okey. Kes ni. Saya ni tengah menguruskan kes ni lah. Ni antara kes-kes yang interesting saya nak kongsi dengan ramai orang supaya orang kita buka mata. Ya. Sebabnya pusaka ni kena urus dengan cepat. Tadi kan tuan-tuan, harta suami ni ada 2 buah rumah dan 2 lot tanah, ya. Jadi pada masa 2016 dia meninggal tu, yang dapat isteri, yang dapat anak lelaki, anak perempuan, cuma 3 orang saja. Sebabnya di bawah di dalam hukum faraid ni tuan, bila kita ada anak lelaki, bila kita ada bapa, ya, bapa atau anak lelaki dia menghijab, al-hajbu dia panggil, menghalang orang lain dapat bahagian, ya. Dalam keadaan masa ini menantu ni bukan dia panggil bukan waris ketika itu, ya. Bila kita ada anak lelaki, anak perempuan, mana menantu ni bukan waris, ya. Tapi bila berlaku kematian, mati saja anak lelaki ni, dia akan pergi ke sini. Maknanya isteri dapat 1/4 daripada daripada siapa tadi? Daripada harta bapa ni tadi, dapat pada anak lelaki. Bukan saja anak lelaki ni dapat situ, ya. Nampak tak tuan? Daripada harta daripada bapa dia tadi. 1/4 dapat ke menantu. So dapat juga pada anak perempuan. Dapat ke sini juga. Sebab dia ada beradik, ya. Sebab dia panggil golongan tengah. Dan dia terbuka satu lagi. Bila sini tak ada, dia terbuka pula. Dapat pula kepada
pakcik, pok saudara. Pok saudara dapat. Nampak? So saya kata tadi, ni menyebabkan orang kita tadi banyak makan hak orang lain macam ni lah. Dia kata macam mana menantu boleh dapat? Menantu kan bukan waris. Ya, bukan waris. Tetapi bila berlaku kematian melapis, dalam hukum faraid dia panggil munasakhat. Munasakhat ni mana kematian melapis. Sebab kata tadi, ni 1, 2, 3, 4. Dia akan pergi macam tu. Kan? Jadi tuan-tuan, sekarang ni, bila dah meninggal-meninggal ni, pakcik tak pasal-pasal dia panggil saudara lelaki, seibu, sebapa. Dia term dia lah. Ya? Jadi makcik ni sekarang dah umur 80 lebih, adik-beradik ada 11 orang tengah tunggu. 11 ni tengah tunggu. Kalau meninggal pula makcik ni, terbuka lagi sini 11 orang. Pakcik ni pula dah stroke baru-baru ni. Ada 6 orang tengah tunggu. Nampak tuan-tuan? Betapa kesan harta pusaka ini sangat-sangat bahaya. Dia bukan, kita bimbang corona ya, COVID bimbang. Tapi sebenarnya tuan-tuan, ini dah lama dah berlaku. Orang kita makan rumah husband I, rumah suami I, rumah isteri I. Nah inilah. Sekarang ni siapa punya? Tak, sekarang siapa punya tuan? Tadi rumah tadi asalnya rumah suami. Sekarang dah siapa punya? Ni. 1, 2, 3. Potensi ada 17 orang lagi tengah menanti. Ini penuh sihat belakang ni. Dia kata jangan bagi ni kau punya, dia kata. Jangan bagi kat dia orang. Ni. Hak ni pula kata, ayah. Ni ayah pergi tuntut. Jangan tak tuntut, dia kata. Tak nak lepas bahagian. Letih tuan-tuan. Bincang 3 orang aja. Tapi dia punya penuh sihat punya lah ramai. Belah sini ada lagi penuh sihat ni. Ini ada lagi penuh sihat ni. Kata kalau besok ni kahwin pula, menantu pula kahwin lain. Tuan-tuan. Ni okey, last case dah berapa dah? Banyak nak cerita kat tuan-tuan ni, saya banyak case tuan-tuan. Ya, sila Tuan Ji. Soalan macam mana tu? Isteri. Adik-beradik. Dia adik-beradik, tuan-tuan, dia ada 3 jenis adik-beradik. Saudara seibu sebapa, saudara sebapa, saudara seibu. Tapi kalau kita ada saudara seibu sebapa, mana saudara seibu sebapa dulu? Ya. Ya. Lain bapak. Seibu dia ada ke bawah tak boleh. Sebab dia tengok bawah tadi kata dia. The moment kita ada ke bawah ada syarat dia. Seibu ni ada syarat. Syarat dia bila ada ke bawah dia tak dapat. Itu ilmu faraid. Bukan senang tuan-tuan. Kat atas, dia kat atas lain pula. Kalau kat atas belah ibu kita, kalau ibu kita tak ada, nenek perempuan dapat. Tapi datuk tak dapat. Pula. Tuan-tuan. Itu saya kata tadi. Ramai orang ni yang tak faham. Okey, kita tunjuk yang kes mudah. Ini mudah ya. Ini kes agak complicated. Ni kes mudah ni. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Yang menyebabkan orang kita makan hak orang lain ni. Tengok Ya, ini lagi interesting. Ini tak apa menarik. Okey, kes ni dia terbalik. Tadi suami meninggal, ini isteri pula meninggal. Isteri. Yang meninggal bulat isteri. Isteri meninggal, ada suami, suami meninggal isteri, ada anak laki, anak perempuan juga. Pada masa ni okeylah kan, anak laki ada tak ke mana? Saya kata tadi, meninggal saja isteri, suami biasalah masa isteri ada pun nak buka cawangan kan. Lebih-lebih lagi pula tak ada. Hebat suami ni tak, dia kahwin 2. Kahwin 2 dapat anak pula sini. Tak urus pusaka lagi. Suami sudah dapat berapa? Suami sudah dapat 1/4. Baki 3/4 kepada anak-anak. Ini tak apa, anak-anak tak apa. Ini yang bahagian suami 1/4. Suami dalam beberapa waktu meninggal pula suami. Mak baru sudah dapat 1/16 orang. Sebab dia 1/8, isteri 1/8 ni. Daripada 1/4 rumah isteri. Boleh nampak tuan? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Tak nampak. Tengok, jangan tengok lain-lain. Saya tak nak tunjukkan tuan-tuan pening. Tengok yang saluran ni je. Harta isteri tadi, ya. Sekarang 1/16 sudah dapat macam ni kan? Boleh faham? Jangan tengok lain. Yang menarik lagi,
isteri ni pula bila meninggal suami kahwin lain pula. Ini nak panggil apa ni? Anak nak panggil apa? Ni mak tiri. Ini bapa apa ni? Tuan-tuan, this happen dalam masyarakat kita, and bukan satu dua kes. Itu daripada kajian ya, saya tak tahu how far is true lah. Ada yang mengatakan 70%, ada yang mengatakan 90%, more than 90%. Ni, rumah masih lagi nama si mati. Rumah masih lagi nama moyang, lagi hebat lah. Kalau nama moyang tu lagi hebat lah, macam gambar baru tak? Dah 5 lapis dah. Ya, sila. Tak ada sebab dia ada anak lelaki. Itu saya kata tadi. Itu dia bukan mudah-mudah. Dia tengok ke bawah. Tadi kan? Dia kata. Tengok bawah. Ada anak, tak ada anak. Ada cucu, tak ada cucu. Ini. Dia panggil penghijab. Kita dalam ilmu faraid dia panggil al-hajbu. Kita ada satu bab. Tuan-tuan kalau nak belajar besok interesting. Saya ada buku saya bawa. Itu panjang lah kita nak bincang lah. Buat bab faraid je makan masa lah kita nak bincang. Saya belajar 12 tahun tuan-tuan. 12 years. Belajar, masih lagi belajar ni. Ada bab-bab tu saya tak faham. Nanti kita bab datuk dia lain. Ada special. Bab datuk dia lain. Ada bab-bab muqasamah lah. Macam-macam term. Nak ingat pun pening kepala. Boleh Boleh faham tuan-tuan. Saya nak fahamkan pada masyarakat ini yang berlaku. Mana-mana masjid yang surau saya tekankan. Kalau siapa-siapa ada geran tanah masih lagi nama si mati, saya kata kemungkinan besar ada waris-waris termakan hak orang lain. Tuan? Boleh? Banyak kes ni, tak payah tunjuk ini cukup ada. Tak ada masa dah. Banyak dah tuan-tuan. Ini waris-waris utama dia panggil. Bila kita ada bapa, bila kita ada anak lelaki, dia tak ada lain. Ada bapa, ada anak lelaki, ibu, bapa, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Dia 6 orang ni, dia tak ada orang hijab, tak ada orang menghalang dia. Tak ada orang halang dia. Kalau orang tak ada anak, dia jaga-jaga. Orang yang ada anak perempuan, tak ada bapa, begitu juga. Apa lagi yang makan madu? Bermadu. Tuan-tuan, saya kalau kes madu ni, takut saya nak ambil kes. Tapi saya jumpa satu kes, tuan-tuan. Isteri 2, anak 20. Pernah dengar? Isteri 2, anak 20. Kawan saya, isteri 3, anak 17 pun, dia pening kepala dia. Ni 20. Saya kawan kelasmate saya dulu, satu mak, satu ayah, 24. 24 orang. Yang satu kelas dengan saya tu anak ke 22 tak silap saya. Habis ayah tokek kilang merah. Jadi kilang ni bunyi bising tuan-tuan. Tak payah cerita lah. Anak 24. Tapi bagus tuan-tuan, ni tarbiyah bagusnya. Isteri 2 ni anak 20. Ayah pesan-pesan je. Selesai pusaka, mudah. Okey. Ini bab-bab munasakat ni saya kata kematian melapis. Tak payah cerita tentang lagi pening tuan-tuan. Yang macam tadilah kematian melapis. Tuan-tuan, yang kita bimbang tuan-tuan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat makan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan buat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah 188. Tuan-tuan, ayat ni dulu dibaca dalam satu khutbah tajuk mengenai rasuah. Sebenarnya tuan-tuan, harta batil ni bukan saja rasuah, bukan saja makan riba, bukan saja makan harta rompakan, harta curi. Yang dia kata harta suami ai, suami dah meninggal, harta bapa ai, harta mak ai, dah meninggal. Bukan lagi tuan-tuan, suami bukan mak, bukan ayah kita punya. Siapa punya? Waris yang berhak di bawah hukum faraid. Anak angkat tuan-tuan, anak angkat dia pergi mahkamah, ngaku anak kandung sebab bin kat ayah angkat. Dapat rumah. Dengan ceramah saya menangis dia. Saya kata kamu kena pulang ke rumah tu balik. Macam mana nak pulang tu haji, dia kata. Dulu nilai 100,000, sekarang dekat 1 juta. Bayarlah saya kata. Ataupun dapat persetujuan wari-wari. Wari-wari dah meninggal semua. Habis anak-anak dia ramai. Tak tahulah tuan-tuan.
Yang kita bimbang ni tuan-tuan ya, makan harta batil ni saya rasa semua orang tahulah ya. Pertamanya hilang keberkatan hidup. Yalah, nampak senang lah tuan-tuan. Harta 7 keturunan tak habis dah. Yang kita bimbang 7 keturunan makan hak orang tuan-tuan. Ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Doa tidak diterima. Yang kita bimbang ni, setiap daging yang tumbuh daripada makanan haram, maka api neraka itu adalah terlebih layak baginya. Hati menjadi keras. Gedebes macam ya. Gedebes kelihatan juga tak? Tidak dapat pedoman. Yang paling kita bimbang ni yang last kali tu. Pergi haji, pergi umrah, datang surau hari-hari, datang masjid hari-hari. Tapi tidak diterima ibadatnya oleh Allah tuan-tuan. Ini yang kita bimbang ya. Jadi tuan-tuan, kesempatan yang ada ni saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, balik kita audit balik tuan-tuan ya. Yang nama kita tak apa clear tuan-tuan. Yang masalahnya orang yang dapat harta pusaka ni, saya bimbang sangat. Saya kata tadi lah, yang difaraidkan harta yang besar-besar. Perabot, pernah tak dengar tuan-tuan orang faraidkan perabot? Pernah ke? Tak pernah ke? Saya kata tadi kayu golf. Ada orang faraid kayu golf? Kalau segi hukum tuan-tuan, harta pusaka ni kesemua sekali yang tinggal oleh semati termasuk selipar kita kat luar ataupun harta pusaka. Jadi jawapan dia macam mana? Jawapan dia tuan-tuan, masa kita ada ni buat hibah ke apa, supaya tuan-tuan tidak berlaku benda-benda gini lah ya. Walaupun bukan mudah lah tuan-tuan, dari segi undang-undang ni bukan mudah. Ada dokumen pun belum tentu. Saya kata tadi tak, kalau waris-waris cabar, letih tuan-tuan. Yang banyaknya sekarang ni, kita tengok salah satu contoh yang baru tak, kes artis pun ni, yang MLM je tu kan, tak bersebut lah. dah kalah 60,000 kena bayar saman dia. Saman, counter saman balik. Pusaka tak bincang lagi tuan-tuan dalam mahkamah, nampak? Itu saya kata ni, kalau pergi mahkamah, bukannya selesai masalah, tambah masalah lagi ya. Yang kita bimbangnya tuan-tuan, lepas mati ni orang kita tak urus pusaka ni lah kita bimbang ya. Lambat meninggal pula. Saya baru ni satu kes baru ni. Allah, baru anak dia baru meninggal, kita tengah tunggu tarikh bicara, meninggal pula. Tapi alhamdulillah apa kita buat? Itu saya kata bincang waris-waris. Kalau dia pejabat pusaka, kita sign borang DDA dia panggil. Tuan-tuan pernah dengar tak borang DDA? Siapa pernah urus dia tahulah. Sign borang tu, kalau berlaku kematian guna borang tu. Selesai. Dia tolak bahagian dia siap-siap dah. Kalau di mahkamah, apa tadi? Affidavit. Sign affidavit. Selesai. Banyakkan kita contoh cucu je. Ada datuk, ada nenek. Contoh saya lah meninggal tu. Saya ada mak dan bapak. Banyakkan orang ni tak perasan tuan. Mak dan bapak ni, mak dapat 1/6, bapak dapat 1/6. Mak dan ayah ni dia nak bagi pada cucu-cucu. Tapi dia tak buat proses tu. Yang menantu pula, tak apalah dia kata. Tu Haji, kita tunggulah mak dan ayah, mak dan ayah apa ni? Mak mentua, pak mentua dia meninggal dulu, dia kata. Dia tak faham tuan-tuan. Yang 1/6 tu dia bukan turun secara automatik kepada cucu tuan-tuan. Dia akan pergi kepada adik-beradik si mati. Ni yang banyak berlaku. Okey. Kalau dah terambil macam mana? Contohnya dah pusaka dah bagi-bagi, baru dengar ceramah saya, balikkan bincang dengan waris-waris. Minta persetujuan Sebab itu kuasa waris-waris ada satu kaedah dia panggil takharush. Dalam ilmu faraid ni satu tajuk khas saya akan bawa kepada tuan-tuan nanti. Takharush, apa dia takharush? Boleh muafakat. Muafakat pun ada syarat. Ada tata cara yang perlu dipenuhi takharush ni tuan-tuan, zaman sahabat je, zaman Rasulullah pun tak ada tuan-tuan. Zaman Sayyidina Osman nanti kita cerita apa kisah di sebaliknya takharush tu, kemudianlah kita akan bincang Okey, ada soalan tak? Dah pukul 9 dah. Saya lupa nak tanya. Ada soalan? Ada? Okey, sila tuan. Ya. 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 Ya, boleh faraid lah. Pusaka lah tu. Selagi tidak diuruskan. Minta kebenaran waris-waris lah saya kata tadi. Persetujuan waris-waris. Kalau tidak kena bagi lah ikut kau faraid.
Ha. Tak. Itulah tuan-tuan banyak kita ni ambil mudah macam itulah. Ya. Saya kata tadi, tanah tak diusahakan, ya. Oh, dia kata, Tuan Haji kami tanam musangking. Musangking dia kata, saya kata pusaka juga. Terkejut dia. Tanya dalam masjid tu. Okey tuan-tuan ya. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita tengok dalam surah Al-Anfal ayat 28, apa Allah kata, dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Ya. Tuan-tuan, ini masa hidup. Rupanya dah mati lagi ujian tuan-tuan. Ya, harta pusaka dan waris-waris lagi besar ujian dia. Ya, orang tak nampak tak? Inilah dia tuan-tuan. Jadi sekadar itulah ya yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ni. Kelemahan daripada saya, ya, kesilapan daripada saya. Terima kasih kerana minjamkan mata dan telinga buat saya pada malam ni. InsyaAllah bulan depan kita akan bincang bab harta pencarian. Siapa nak interesting datang. InsyaAllah saya ada satu topik harta pencarian ni. Kita tengok dari sudut hukum, apa dia harta pencarian, dan juga dari segi undang-undang dan macam mana dari segi amalan dia. Kita akan bincangkan. Jadi yang benar itu datang pada Allah. Wallahualam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.